Dikala pemerintahan Melayu Islam PAS UMNO bersatu memerintah, 22 kali cabutan judi berlaku di dalam negara kita, sedangkan Lim Guan Eng yang dikatakan KP Harbi itu hanya buat 8 saja. Macam mana? Kalau dulu adik meninggal dunia, yang salah DAP, yang salah PH, sebab apa tak menyiasat. Sekarang ini speaker tolak usul untuk bahaskan tentang kes Adib. Tolak usul, langsung tak berbunyi. Jadi syaitan bisu dah PAS. 22 cabutan judi, jadi syaitan bisu dah PAS. Besok bila dah duduk dalam kerajaan, salahkan dia. Itu pendapat dia. Dia kata dia kesian dengan kerajaan. Kerajaan ni tak ada duit, Cik Is. 500 okey lah. Okay, you cakap macam tu, tuan-tuan. Kasihan kerajaan. Hari ni kita baca berita, menteri belanja beli perabot dekat nak 300,000. Bila menyentuh tentang walaon ni, kan, bila menyentuh tentang walaon ni, sebab apa tuan-tuan kita nak bawa cerita ni? Ini merupakan modal kita kalau kita nak lawan walaon nanti. Sekarang ni dia orang tak boleh cakap apa dah. Dia orang macam dah mati kutu lah dengan apa yang berlaku dekat dalam negara ni. Dia orang tak boleh nak kata apa, dah mati kutu. Dah tak tahu nak cakap macam mana lah dengan apa yang berlaku dekat negara sekarang ini. Sebab dulu dia boleh cakap lah sebab dia tak perintah kan. Sekarang dia dah perintah, baru dia tahu macam mana keadaan tu berlaku. Macam mana situasi dia, apa sebenarnya, macam mana pentadbiran itu. Dia cakap memang, sembang memang senang tuan-tuan. Tapi bila dah memerintah baru kita tahu. Ini daripada kisah membahas menjunjung kasih titah diraja. MOF luluskan permohonan agensi nombor ramalan untuk jabatan khas sebanyak 22 kali pada tahun 2021 dikala pemerintahan Melayu Islam PAS UMNO bersatu memerintah, 22 kali cabutan judi berlaku di dalam negara kita, sedangkan Lim Guan Eng yang dikatakan KP Harbi itu hanya buat 8 saja. Macam mana ni? Macam mana orang Islam ni? Macam mana? Kita dengarkan. 76. Akhir sekali yang saya nak sebut bahawa hari ini soalan saya nombor 76. Soalan saya ialah kepada Menteri Kewangan minta menyatakan berapa jumlah cabutan khas special draw pada tahun 2021 mengikut semua syarikat judi nombor ramalan. Jawapan yang diberikan pada saya ialah untuk makluman ahli Dewan, Kementerian Keuangan telah meluluskan permohonan daripada semua agensi nombor ramalan NFO untuk cabutan khas sebanyak 22 kali bagi tahun 2021. Ini Menteri Keuangan sekarang, dia bukan Menteri Keuangan daripada Bagan. Menteri Keuangan daripada Bagan dulu daripada 22 dia telah turun jadi 8. Jadi Menteri Keuangan sekarang ini dia naik daripada 8 di bawah Menteri Keuangan Bagan itu menjadi 22. Jadi saya ucap syabaslah kerana ramai para ulama dan ustaz-ustaz yang ada di dalam kerajaan, dalam kabinet macam bersetuju menerima hakikat bahawa negara perlu sebanyak 22 kali cabutan khas. Jadi tahniah kepada PAS yang saya fikir bahawa mereka tak bantah lah, sebab itu Menteri Keuangan boleh lulus. Ikut kementerian lah. Kalau bantah sudah dia kata ikut kementerian lah. Engkau duduk dalam kementerian. Kejap lagi dia jawab. Tentulah. Mereka tidak boleh lulus. Kementerian Keuangan tak boleh lulus. Ada menteri duduk dalam kabinet. Bukan menteri agama sekarang, menteri agama dulu. Bekas mufti. Ada menteri yang jaga air. Dia juga seorang ulama. Ada menteri yang jaga getah dulu. Dia juga seorang ulama. Jadi ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan Islam, bibir yang basah dengan Al-Quran dan hadis ini. Dan akhirnya mereka boleh menerima keputusan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada kerajaan yang menaikkan judi cabutan khas daripada 8 kepada 22 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Daripada 8 ke 22 kali. Bukan tahun lepas je tuan-tuan. Tahun lepas dah 22 kali dah. Tahun ini pun 22 kali. Zaman PN pun 22 kali. Zaman BN pun 22 kali. Zaman UMNO pun 22 kali. Jadi kita PAS nak kata apa? Kalau dia kata lepas ni kita di semua judi, balak, apa lagi? Kita kata genting dah buka esok ni. Genting nak buka dah ni. Genting dah buka, judi dah buka, rakyat mati 20,000 di bawah kerajaan Islam PAS.
Kononnya ini bukan Islam sebenar, ini Islam PAS di bawah kerajaan mereka. Apa jawapan dia? Apa dia kata? Oh, dia kata ini semua adalah apa orang kata bukan salah dia orang. Ni dia kata bukan salah dia. Tak ada kena-mengena salah dia. Kita baca kenyataan ini. Ni sekarang ni bukan salah dia. Cabutan khas 22 kali bukan dibuat pihak PAS, kata Razman. Seorang pemimpin PAS menggesa ahli parti itu agar kekal tenang di sebalik kecaman setengah pihak. Berhubung kebenaran diberikan kerajaan pusat kepada syarikat judi yang melakukan 22 cabutan khas. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata keputusan membenarkan sehingga menjadi 22 kali setahun itu bukan dibuat partinya. Saya percaya kelulusan ini bukan dibuat oleh pihak PAS kerana PAS tidak berkuasa penuh dalam kerajaan, dia kata. PAS tak berkuasa penuh dalam kerajaan. Dan tak berkuasa penuh. Dan tak berkuasa penuh kan. Kalau dulu Adib meninggal dunia, yang salah DAP, yang salah PH sebab apa tak menyiasat. Sekarang ini speaker tolak usul untuk bahaskan tentang kes Adib. Tolak usul. Langsung tak berbunyi. Jadi syaitan bisu dah PAS. 22 cabutan judi. Jadi syaitan bisu dah PAS besok bila dah duduk dalam kerajaan. Oh, lepas tu dia kata, bukan salah kami. Kami tak buat keputusan. Kalau kamu tak buat keputusan, yang duduk dalam kerajaan tu siapa? Bukan kamu. Memanglah kamu bukan PAS yang buat keputusan. Ini kerajaan. Kamu duduk dalam kerajaan tu. Yang menentukan hala tuju kerajaan itu kamu. Yang ada suara bila mesyuarat kabinet di dalam kerajaan itu kamu. Pembangkang tak ada suara. Lim Guan Eng bukan Melayu, bukan Islam. Boleh bagi 8 saja cabutan. Kamu 22, bukan sekali. Tahun lepas 22 kali. Tahun ini 22 kali. Kalau sekali tu mungkin terlajak lah orang kata kan. Mungkin terlajak lah. Tapi bila dah 2 kali, bukan terlajak lagi. Itu dah syok nama dia. Itu dah syok sendiri, dah suka. Ini orang PAS tuan-tuan kan? Orang PAS. Kamu berkata benda yang kamu sendiri tak buat. Kamu punya hebah sembang kita macam ini, kita macam tu. Taik pengat UMNO tak guna, kita lawan UMNO. Tapi bila kamu berkuasa, apa yang UMNO buat kamu ikut saja. Apa yang UMNO lakukan kamu ikut saja. Kan? Apa yang UMNO buat kamu ikut saja. Dan kamu berretorik lah dengan cerita RUU. Siapa yang tak sokong RUU ini akan kafir. Maka siapa RUU pun kamu tak tahu apa itu RUU. 3 kali bentang 4 tahun lepas. Hadi bentang 3 kali bentang, semua ditangguh. Saya buka balik YouTube, dia bentang tu kan. Lepas tu ada orang kata, oh dia tengah bersiap sedia. Saya kata 4 tahun nak siap sedia apa? Section tu ada 3 section je RUU 355. Section 1, Section 2, Section 3. 1 tu interpretasi kan? 2 tu yang berkenaan dengan section sebenar, nak ubah Section 2. 4 tahun dah jadi kerajaan 18 bulan, campur lagi kerajaan seterusnya. Dan dia menteri undang-undang, Taqiyuddin menteri undang-undang 18 bulan tak mampu bawa usul itu walau sekali pun. Dan ini persidangan ini pun tak mampu bawa usul. Akhirnya kata apa? Takkan lari gunung dikejar, dia kata. Takkan lari gunung dikejar. Jadi walaon ini, apa permainan dia tuan-tuan? Dia jual agama. Jadi siapa yang percaya kepada dia orang? Dia bodoh. Saya kata nak percaya, yang percaya kepada mereka ni bersebab saya nak bagi tahulah kepada walaon atau mereka yang percaya kepada walaon, kepada PAS ni. Ungkapan agama yang mereka bawa itu tidak ada kena mengena dengan Islam. Okey, saya declare malam ini, apa yang dibawa oleh PAS itu tidak ada kena mengena dengan Islam. Okey, mereka bercakap dan mereka bukan wakil Islam. Okey, yang benar tak kisahlah Islam yang benar itu datang daripada mulut sesiapa. Wa ima ada Lim Guan Eng ke, wa ima ada Gotong ke, Lee Kuan Yew ke, kalau benda itu benar, dia benar. Dan kalau dia salah, kalau keluar daripada mulut ulama sendiri itu, dia tetap salah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Itulah Islam. Itu Islam sebenar. Hanya kerana kamu pakai kopiah, pakai serban, kau tak layak untuk nak menghina ulama. Bukan aku hina ulama, Allah SWT hina ulama. Dipanggil ulama sok, ulama jahat. Dan antara mereka yang masuk ke dalam neraka dahulu, 3 golongan, salah satunya ulama ni yang masuk ke dalam neraka dahulu. Kerana apa? Dia ada ilmu. Ilmu itu digunakan untuk apa? Untuk perkara-perkara macam ni. Bila banjir di Penang hari tu, dia kata apa? Oh, itu semua pembalasan. Ini semua azab kepada orang Penang, kepada DAP. Bila banjir berlaku di Kedah, oh ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya azab, dia punya halal haram itu, sukati dia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ada di kalangan mereka mengangkat rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Inilah dia.
Tuhan-Tuhan yang diangkat oleh rahib-rahib ni. Diangkat mereka sebagai Tuhan. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Inilah Tuhan-Tuhan yang diangkat oleh orang-orang PAS sendiri. Kan? Benar nah telinga orang PAS dengar aku cakap. Diangkat Tuhan-Tuhan itu. Baca tafsiran Al-Quran. Kan? Jangan sebut ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Tafsiran Al-Quran pun tak nak dia baca. Tentang golongan-golongan yang diangkat. Kononnya mereka ulama. Dulu zaman dulu ada rahib, ada padri. Ni ulama ni. Kononnya ulama ni. Ulama yang bagaimana ni? Ulama yang menggunakan kedudukan, menggunakan agama untuk nak dijual demi nak mengangkat kedudukan politik mereka. Apa saja yang meningkatkan kedudukan politik mereka, itu yang halal. Apa yang meruntuhkan kedudukan politik mereka, itu yang haram. Walaupun sebenarnya benda itu tidak ada kena-mengena dengan halal dan haram sekalipun. RU355 pergi siap demonstrasi lagi dekat Padang Merbuk, tuan-tuan. Siapa tak sokong RU355 maka kena tanam dalam jirat Cina. Kafir, dia kata. Sampai sekarang RU itu langsung tidak dibawa, tidak dibahas, tidak dibentang. 3 kali dia bagi peluang untuk dibentang. Hadi tak mampu untuk bentangkan pun. 4 tahun yang lalu. Maka adakah itu kafir? Adakah itu haram? Kenapa yang itu tak haram? Kenapa yang itu tak kafir? Kamu telah menipu orang-orang kamu sendiri, mendoktrinkan pemikiran yang salah tentang Islam, mengajarkan perkara ajaran sesat tentang Islam dan menyesatkan orang-orang bukan Islam yang tak faham Islam, seolah-olah dia kata, oh ini ke Islam. Ni saya nak bagi tahu dengan kawan-kawan saya bukan Islam dan juga orang Islam mungkin tak apa tahu tentang Islam, itu bukan Islam. Itu bukan Islam, itu politik satu parti yang dinamakan sebagai PAS. Itu parti politik mereka, tak ada kena-mengena dengan Islam. Tidak ada kena-mengena dengan Islam. Kan bila judi 22 ni, 22 cabutan judi, dia kata, oh tak ada kena-mengena dengan kami. Kamu kerajaan. Kamu duduk dalam kerajaan, kamu duduk dalam kabinet, kamu makan gaji itu apa? Kalau kamu dah makan gaji itu, bukankah itu yang kamu katakan sebagai gaji haram? 22 cabutan itu cukai dia masuk ke dalam dana kantong negara, di mana untuk membayar ulama-ulama PAS punya gaji yang makan gaji buta, termasuklah Duta Timur Tengah. Bukankah bercampur sudah syubhah? Itu dipanggil syubhah. Bukankah itu syubhah? Al-haram mubain wa halal mubain. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Bukankah itu dia? Dan di antaranya ada yang dipanggil sebagai syubhah. Bukankah itu syubhah wahai umat PAS? Wahai ulama PAS, nyatakan kepadaku, ajari daku, bukankah itu yang dinamakan sebagai haram? Kalau itu haram dan itu syubhah ulama PAS, maka esok kamu kena letak jawatan. Sudahlah kamu menipu, kamu makan duit judi pula itu. Mampus sudah. Dan dalam rakyat susah ni, tuan-tuan. Dan dalam kesusahan rakyat, kesusahan yang melanda rakyat sekarang ini, kesian kita tengok yang melanda rakyat. Tiba-tiba kerajaan buat kos ubah suai perabot di JPM, Jabatan Perdana Menteri, lebih 1 juta. Lebih 1 juta. Kita baca, kos ubah suai beli perabot untuk 4 pejabat di JPM, lebih 1 juta. Lebih 1 juta dibelanjakan kerajaan untuk mengubah suai dan membeli perabot baru untuk pejabat kegunaan 4 menteri dan timbalan menteri pada 2020 dan 2021. 1 juta beli perabot, tuan-tuan. Sabri menyebut ia melibatkan 2 menteri JPM masing-masing yang bertanggungjawab hal ehwal undang-undang serta Sabah Sarawak selain timbalan mereka. Kata Ismail Sabri, kerja-kerja ubah suai serta penggantian perabot lama sepanjang tempoh 2 tahun itu dijalankan mengikut ketetapan dan kelaikan. Digunalah alasan semua ikut prosedur. Untuk pejabat menteri dan timbalan menteri bagi hal ehwal Sabah Sarawak sebanyak 145,977 ribu dibelanjakan untuk nak ubah suai pejabat je, bang. Kalau duit tu kau bagi kat rakyat Sarawak 145,000 tu, besar lagi manfaatnya. Dia guna untuk mengubah suaian. Manakala 254,000 beli perabot baru. Ya Allah, perabot apa kau beli 254,000 ni? Perabot apa yang kau beli harga 254,000? Aku tak boleh imagine. Aku tak boleh imagine. Perabot apa? Ubah suai 145,000. Dah macam nak ubah suai sebuah rumah tau. Kan? Sebuah rumah kita tak tahulah, kalau rumah menteri mungkin juta kot. Rumah saya lah. Kalau ubah suai rumah saya 145,000, 150,000. Perabot 254,000. Oh my God. What have we, apa orang kata, stoop down ourselves into? Kita dah jatuh terlalu rendah dalam keadaan rakyat miskin. Kerajaan kata duit tak ada. Saya ada seorang sahabat saya, dia mesej tadi. Dia kata dia orang OKU. Dia OKU kat Kelantan. Dia antara tim bina negara PKR saya.
Dia dengar saya punya ceramah malam tadi dan saya rasa malam ni pun dia dengar juga. Dia kata saya mencadangkan supaya agar dinaikkan allowance OKU itu. Allowance OKU itu dinaikkan sekurangnya 1,200. Kemudian saya kata janganlah kita minta OKU tu turun setiap bulan nak kena renew atau setiap tahun, saya tak tahulah. Setiap bulan ke setiap nak renew benda tu. Bagilah dia 3 tahun, 5 tahun ataupun ialah dia nak OKU, mustahil dia jadi baik lah kita kata. Kan? Mustahil lah OKU tu akan jadi tak OKU dah selepas itu. Bila dah nama dia OKU dah dekat, kita anggap dia OKU je lah. Lepas tu bila dia mesej saya, dia kata Cik saya tak apa setuju kalau naik tu. Dia kata apa? Sebab kerajaan ni tak ada duit, dia kata. Saya tak salahkan dia. Itu pendapat dia. Dia kata dia kesian dengan kerajaan. Kerajaan ni tak ada duit Cik Is. 500 okey lah. OKU cakap macam tu tuan-tuan. Kasihan kerajaan. Hari ni kita baca berita menteri belanja beli perabot dekat nak 300,000. Nak bagi OKU RM400. Kadang-kadang miss 2-3 bulan. Nak bagi OKU meningkatkan dia punya apa orang kata threshold, apa yang dia boleh dapat setiap bulan itu pun tak mampu nak naikkan sejak bertahun-tahun yang dahulu. Tiba-tiba menteri boleh buat renovate 150,000, beli perabot dekat nak 300,000. Itu saya kata, saya tulis dalam Twitter kan, kemana apa dah jadi negara-negara kita ni, Malaysia dan kisah korupsi, kemana kita? Memang betul ini bukan korupsi. Dia kata kita melalui tender yang betul, kita open tender, kita melalui syarikat itu, syarikat ini. Kita bukan mempersoalkan prosedur dia, tetapi kita mempersoalkan rasional dia. Kalau perabot itu kita boleh beli dekat kedai dengan harga mungkin ribuan ringgit lah, kata 10-20 ribu ringgit, mungkin 30 ribu ringgit, kenapa kita kena spend 300 ribu semata-mata nak beli perabot yang kita akan duduk 2-3 bulan, mungkin lepas ni pilihan raya dah, yang mungkin kementerian tu dah tak ada dah. Kenapa tak fikir macam tu? Kenapa tak fikir? Ini masalahnya bila kerajaan tak mendahulukan rakyat. Tak mendahulukan rakyat dalam mendolak embulu ganta mereka ni, dalam dia punya pemikiran. Dia tak mendahulukan rakyat. Dia hanya mendahulukan dia punya poket dia. Dia hanya mendahulukan apa yang dia rasa, dengan dia mendahulukan keselesaan dia. Dia tak mendahulukan rakyat. 300,000 untuk beli perabot, 150,000 semata-mata untuk nak beli, untuk nak renovate. Total 1 juta untuk renovation 4 kementerian yang akan digunakan mungkin sampai bulan Julai, Ogos tahun depan je. Tak sampai setahun lagi. Kita kena renovate semua ini semata-mata nak bagi kepada diorang keselesaan macam ni. Untuk apa? Untuk apa? Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak nak ada benda macam tu? Dia macam saya kata itulah, dia kata kita berbicara tentang orang miskin. Kita berbicara tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah kemiskinan. Di dalam kita berada di bilik aircon dengan kerusi yang empuk, dengan orang menghidangkan cappuccino dan juga makanan-makanan mewah kepada kita. Mana bisa dan mana mungkin kita boleh berbicara tentang kesusahan, tentang keperitan, tentang kejerihan rakyat, kalau kita sendiri tidak bisa merasai denyut nadi rakyat itu sendiri. Macam mana kita nak bercakap tentang kesusahan, keperitan, kesengsaraan rakyat, sedangkan kita tidak melalui dan menelusuri jalan, merasa denyut nadi rakyat itu sendiri. Tetapi kita nak berbicara tentang, oh kita kena buat rakyat miskin macam ni, rakyat miskin macam tu, oh kita bagi dia ni, kita bagi dia tu, selesai masalah kemiskinan. Sebab itu tuan-tuan, kita kata tak selesai masalah dalam negara kita kerana ini.